Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul Fadilah Tuan Haji Abdul Rashid selaku pengacara majlis, saya berasa bangga juga berjumpa orang satu daerah malam ni. Duk korek ramai dia pun duduk di Korea Kuala Lumpur. Saya tanya anak pada tak kenal dah sebab dulu tahun 1987 saya jadi kami sana. Tuan Haji mungkin waktu tu Tuan Haji muda-muda kot. Sahabat saya Tuan Haji Yaakob, Tuan Imam Korea Masjid Keladi, Saf program masjid di Tambuasa Korea, dan kepada semua kumpulan marhaban jemputan khas pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Haji Yaakob yang dia memang beria-ia sangat nak meletihkan tuan-tuan dan saya malam ni. Dia telefon saya buat, "Ana tak pergi jauh dah Ustaz, dah berumur." Dia kata, "Mailah dalam Kedah je." Dia pun berjam jelek, "Mailah tuan-tuan, takut siapa tahu antara saya dan dia Allah Ta'ala pejamkan mata siapa-siapa dulu menyesal dah sudah tuan-tuan." 2-3 tahun dulu ada seorang kawan Ian, imam juga. Dia jemput pergi sahabat, "Mai masjid ana tak boleh pergi lagi. Mai masjid tak tahu-tahu dengar dia pergi puasa menyesal tu sudah." Jadi saya tunaikan hajat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Muslimin, tahniah kepada Jabatan Kuasa Korea dan kepada kumpulan marhaban, dan saya rasa amat mengusik perasaan tuan-tuan. Dulu saya pun lama juga di Jabatan Agama bahagian dakwah. Kita adakan pertandingan menulis esei tentang Nabi SAW sempena Maulid. Kita ada juga pertandingan berzanji, pertandingan marhaban peringkat negeri. Dan bila dengar malam ni tuan-tuan berasa bukan setakat masa dia kerja dah. Saya ingat waktu menikah dulu kan. Menikah marhaban kita jalan pun petak macam pija tanah tak rapat. Betul tak tuan-tuan? Tahniah mana ketua kumpulan marhaban tadi, suara yang agak kena turun Tuan Guru tu jangan duk simpan. Kena turunkan ilmu-ilmu kepada generasi lain. Dan saya pun banyak juga sempena Maulid ini berangkat ke situ dan sini, dan malam ni tahniah Tuan Imam isi marhaban untuk santapan rohani kita, untuk mengusik perasaan kita, untuk kerana jasad manusia tak boleh lari pada seni tuan-tuan. Segala urat saraf yang bertaburan dalam batang tubuh kita, urat-urat darahnya mengalir dengan kesenian yang cukup hebat. Sebab tu Al-Quran sangat dengan seni yang diatur oleh Allah. Kalau tuan-tuan nak tengok cara mudah, kita tengok ada huruf yang kasar, ada huruf yang lembut, ada yang idghamnya, ada ikhfa'nya, yang tegas pun ada tuan-tuan, izhar, ada macam-macam. Baik, malam ni kita tetapi terbatas balik insya-Allah. Tuan-tuan, kepada tuan-tuan yang ada wudu ataupun ada handphone, boleh buka handphone, ambil surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, surah Bara'ah. Kita cuba tengok 1-2 ayat Al-Quran yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Bunyi macam mana tengok ayat tu? Laqad ja'akum. Betul. Ayat ini saya yakin tuan-tuan, guru kita dalam bab marhaban mesti hafal, betul tak? Hafal, tobat hafal. Ayat ini tuan-tuan, untuk mereka-mereka yang umur 60-an, mesti dia menjadi setanah dan sedaging di dalam jasad dia. Kalau tuan-tuan jumpa lah tu guru mana pun, dia kata ente kena hafal ayat ni. Kita tanya fadilat apa? Hafal sudah. Saya pun lama dengan almarhum Tuan Syekh Osman Muhammad Nur Al-Hafiz. Kami bersama dalam Hakim Tilawah dan Hafaz. Apabila jumpa ayat ni, dia mesti tampak bahawa tuan-tuan. Dia tanya, hafal. Amal bagi lekat. Saya pun tanya, apa fadilat? Saya tanya, amal sudah. Tuan-tuan, ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada tak tuan-tuan? Ayat 128, 129. Saya nak baca depan tuan-tuan, saya kena khatam banyak, kena wakaf. Kalau tuan-tuan baca seorang-seorang yang nafas panjang, pedihlah 2 ayat 1 nafas pun. Tuan-tuan. Baik, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mafhum dia lebih kurang tuan-tuan. Laqad ja'akum, demi sesungguhnya. Sebab mafhum maknanya lebih kurang. Tidak ada mana-mana bahasa di dunia yang mampu diterjemahkan dengan tepat oleh mana-mana manusia pun, kecuali terjemahnya mesti dengan bahasa-bahasa Arab. Lepas tu mafhumnya lebih kurang macam tu. Laqad ja'akum, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dalam kalangan kamu. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Azim mengatakan bahawa min anfusikum, dalam kalangan kamu, artinya salasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, titih barih Nabi, hubungan darah daging Nabi ini bersambung, bersinambungan secara terus, tanpa terhenti dan tanpa diputuskan dengan mana-mana hubungan, tanpa akad nikah yang sah ikut hukum syarak. Maknanya tak disela dengan hubungan keturunan yang berzina. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adam alaihi salam. Walaupun syariat mereka adalah berbeza-beza, tetapi syariat yang diridai oleh Allah adalah syariat Islam. Dia akad nikah dengan sah mengikut hukum syarak. Kita tahu dalam syariat Nabi Adam AS, 2 beradik boleh menikah. Kembang Habil menikah dengan Qabil, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh. Sebab tu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah keturunan yang diakad nikah dengan sah mengikut hukum syarak. Maknanya pertalian darah daging Nabi adalah pertalian yang diakad, yang digenggamkan dengan satu ikatan yang cukup suci, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam
Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ahkam tafsirnya mengatakan min anfusikum, ada juga qiraat min anfasikum, ada tuan-tuan. Kalau kita pergi ke Mekah kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Tahu ada tu Arab baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Kita jangan tampak paha dia. Saya kata salah, betul ke dia tuan-tuan? Tak ada bertengkar. Min anfusikum, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, anfasikum ay afdalikum wa ashrafakum. Nabi adalah keturunan yang paling baik dalam kalangan manusia. Wa ashrafakum, dan manusia yang paling mulia, yang paling baik. Tidak ada mana-mana manusia yang boleh menyamai bahkan mengatasi sedikit pun kemuliaan, syaraf dan kelebihan afdaliyah yang Allah Ta'ala lumpuhkan kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi berat hati, tergodam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam macam dihempak dengan batu pejal yang besar atas hati Nabi yang amat lembut. Apakah yang menduga citakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Azizun alaihi ma anittum, apa-apa juga yang menyusahkan kamu, menyulitkan kamu, yang kamu melihat benda itu adalah permasalahan kamu. Setiap masalah yang dideritai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi amat tertekan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nabi amat jaga, Nabi kontrol, mengelilingi kamu, memantau kamu. Nabi peduli, sifat pedulian yang tinggi yang adakan Nabi terhadap seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi rahimahullah kata, kepedulian Nabi ialah Nabi pulun sangat, Nabi mau sangat agar kesemua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hidayat. Mendapat hidayat. Nabi mau sangat agar kesemua umat Nabi Muhammad mendapat khairai dunya wal akhirah. Kesemua yang baik di dunia umat Nabi Muhammad dapat. Yang baik di alam barzakh umat Nabi Muhammad dapat. Yang baik di padang mahsyar umat Nabi Muhammad dapat. Yang paling baik di alam akhirat, darul baqa, di dalam syurga, akan dapat dikecapi nikmatnya oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita minta hidayat sehari berapa kali tuan-tuan? Habis koman 17 kali paling lekeh. Paling lekeh 17 kali. Tapi untuk mereka yang berwarga emas yang 60-an ke atas, kalau sehari hanya 17 kali baca Fatihah, lekeh. Tuan-tuan, imam dia pun sengara mempersarakan dirinya. Mudah lagi tuan-tuan. Saya ingat dia khidmat lagi, dia mudah pada saya. Tuan-tuan, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Betul tak tuan-tuan? Kita qiyamkan tangan, tawajuhkan khusyuk kita kepada Allah. Kita kelepiak, buang perhabis segala perkara yang mengganggu kita dengan remet-remet, segala daki-daki dunia. Kita menghadap Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Kita minta hidayat. Syekh Ahmad Athaullah As-Sakandari rahimahullah kata, antara signal, antara alamat, antara bendera-bendera, antara petanda-petanda yang seseorang tu mendapat hidayat, dia dapat hukum diri dia sendiri, ada 3 perkara dalamnya. Kalau ada 3 perkara ni dalam diri dia, dia mendapat hidayat. Maknanya yang dia minta di dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, dimakbulkan oleh Allah. Kalau tak ada 3 perkara ni dalam dia, maknanya
Dia minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami hidayahmu ya Allah. Kalau tidak tiga perkara ni, doanya tak dimakbul oleh Allah. Yang amat dibimbangi, solatnya disekat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu kebimbangan, tuan-tuan. Sebab tu maratibus solat, kita tengok banyak. Ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 5 fasa. Yang pertamanya solatul jahilin, yang keduanya solatul ghafilin, yang ketiganya solatul al-khashi'in, yang keempat solatul kita tamik tajuk tu, tuan-tuan. Kita tamik. Baik. Kita tengok apakah ciri-ciri manusia yang mendapat hidayat. Yang pertama, sahula alaihi fi'lal khairat. Manusia ni amat mudah dia melakukan apa-apa kerja yang baik-baik. Tuan-tuan, kita bila kita balik akil dan balik, kita boleh timbang, kita boleh beza mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu, tuan-tuan, tak usah cerita ini baik, ini jahat. Kita tahu. Masalahnya kita tidak mau mendisiplinkan diri untuk kita membaikkan satu benda yang baik dan menjahatkan satu perkara yang jahat. Kita mampu membeza, tuan-tuan. Maknanya sahula alaihi fi'lal khairat. Antara ciri-ciri, tanda-tanda, signal-signal, alamat-alamat manusia dapat hidayat, dia ni jenis mudah buat baik. Tuan-tuan, kita hidup sehari semalam 24 jam. 24 jam darab 60 minit, 1220 minit. Kita campak, kita lebih tahu tentang diri kita. Hari ini aku jenis mudah buat baik ke jenis payah buat baik? Kemarin saya pergi ceramah di Padang Tengah, naik highway tu kan. Balik kampung, naik highway Ustaz. Naik, kalau start, turun di Jitera. Naik, bila nak keluar Jitera, Simpang 3, nak pergi jalan biasa, jam tu orang balik kerja, Kelang semua, ada satu kereta. Satu kereta, dia pun kereta bini tak, kereta tu mati apa, cepat baik sangka abang. Dia tu bagi kita pergi dulu. Dia tu tunggu, kalau tak bagi, kita lebih, tuan-tuan. Maknanya dia mudah buat baik tak, tuan-tuan? Mudah. Kita pun hari ini aku hidup tanpa Allah Ta'ala kurangkan walaupun satu saat, kita jenis orang mudah buat baik ke jenis orang yang payah buat baik? Sebab manusia kaya dengan 2,000. Nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. Kita kaya 2,000 tu kita kaya apa tu? Yang kedua, sa'uba alaihi fi'lal munkarat. Yang kedua ialah manusia tu dia susah nak melakukan apa-apa perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ketiganya, dia sentiasa merasai bahawa dia amat perlu kepada bantuan Allah, pedulian Allah, ma'unatullah, maka dia kena berdoa kepada Allah Ta'ala setiap ketika dia jaga. Ada tak 3 benda ni dalam diri kita, tuan-tuan? Kalau ada 3 benda, maknanya kita mendapat yang Nabi nak, harisun alaikum. Nabi amat sangat-sangat mau seluruh umat dia termasuk kita mendapat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Macam kena raya begini tu Imam. Kita azan dulu, saya nak ceramah lama malam ni. Saya main pukul 5 tuan-tuan, nak balik nak berhenti pukul 3 insya-Allah.
haula wala Alhamdulillah, tuan-tuan, kita telah selesai azan, sekali lagi habis kuliah. Ada berjanji tak? Qul walamma tamma min hamlihi syahrain ya. Kamu dah. Baik, tuan-tuan. Baik. 3 tanda kita mendapat hidayat Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin. Mu'minin majrur. Mu'minin. Dibaca juga mu'minun. Nah, 1 mu'minun, 2 mu'minani. Jamak mu'minun atau mu'minun. Tengok dia jatuh ke mana. Dengan kesemua orang-orang mukmin ini, bil mu'minina raufur rahim. Tuan-tuan, dengan kesemua orang mukmin tanpa dikecuali seorang pun. Dia ni duduk di mana, dia duduk kerja apa, dia kumpulan apa dan bagai-bagai, janji dia ni mukmin. Raufur rahim. Raufun ar-ra'fah. Ra'fah ni dia kesian belah. Raufun amat kesian belah. Bukan jalan-jalan, dia kesian belah yang sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kita kalau anak kita sakit, anak kita sesema, mak kata, biarlah sesema cik tu, mak yang rasa biarlah Allah Ta'ala transferkan penyakit cik tu main kat mak. Mak betul tak muslimat? Tepi pok tak, tuan-tuan? Siapa sabar kuat. Kesian belah mak kat anak-anak tu. Kesian belah. Dia tak gamak nak tengok Allah. Letihnya anak kita kata, buat ni, dia mana nak tahu. Tapi ada pok, tuan-tuan, di Kedah. Dia sanggup pergi sedut hidung anak dia. Di sini dah, Tok Imam. Tok Imam buat contoh tengok. Tuan-tuan. Kesian belah. Ra'fatun kesian belah. Ra'ufun kesian belah. Rahimun daripada kalimah rahimah, rahmah, rahimun amat penyayang. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dia kata cantik, tuan-tuan. Tidak ada mana-mana nabi, tidak ada mana-mana rasul, dan tidak ada mana-mana makhluk Allah Ta'ala, imma yang duduk di atas langit, yakni malaikat, imma yang duduk di bumi, manusia, yang Allah Ta'ala izinkan, diberikan, dipinjamkan 2 nama Allah, Ar-Ra'ufu, Ar-Rahim, dijadikan sifat kepada Nabi. Ra'ufur Rahim tak ada. Hanya sahaja kepada seorang manusia yang amat mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'ufur Rahim, kesian belah sungguh-sungguh, tuan-tuan. Rahim, amat penyayang. Sebab tu kita baca, laqad kana lakum fi rasulillah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuan-tuan, kesemua makhluk Allah Ta'ala mendapat rahmat di sebalik perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada rahmat, kita ada rahim. Rahim ni hanya sahaja untuk orang-orang mukmin. Yang lain pada mukmin kafirun. Kafirun al-kuffaru hum ala millatin wahidah. Orang kufar, tuan-tuan, mereka adalah atas satu bendera sahaja.
Akal kufar sejak zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, sampailah zaman kita lah ni tuan-tuan, al-kufar mereka adalah satu bendera saja daripada dalam musuh Islam. Muslimin dan hadirin sekalian. Bil mu'minina raufur rahim. Kita tengok punya rahmat Nabi. Binatang dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata ulama tafsir tuan-tuan, kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk nak bagi rahmat. Ini dalam uslub balaghah. Kalau kita berhenti, wa ma arsalnaka sadaqallahul azim. Waqaf qabil tuan-tuan. Kami tak utuskan kamu wahai Muhammad, titik tuan-tuan. Tergantung. Dosa ada tuan-tuan? Dosa. Kami, yakni Allah, tak utuskan kamu wahai Muhammad, titik tuan-tuan. Maknanya kita menafikan Nabi SAW adalah Rasul Allah. Nafi tak tuan-tuan? Berdosa. Tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan kamu, kata Allah wahai Muhammad, kecuali untuk kamu nak taburkan seluruh rahmat, untuk dikecapi rahmat semua alam-alam semesta. Al-alam adalah ma siwallahil alam. Selain daripada Allah Ta'ala, kesemuanya mendapat rahmat dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana makhluk pun yang tidak dapat rahmat, kecuali kesemuanya mendapat rahmat dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta binatang. Tuan-tuan, kita duduk saja-saja bini kita mengandung. Bini kita, abang, cik mengandung dah 5 bulan, orang tua-tua dah hampa, mak pak nak pesan. Kalau bini mengandung, dia nak makan apa, bagi orang tengok bagi makan. Tapi yang halal lah tuan-tuan. Saya bini tahu, abang, cik puasa nak makan roundak boleh segelas, bagus. Itu tak boleh. Yang harus tuan-tuan. Orang tua-tua betul. Dia kata, hampa bini nak apa-apa bagi makan. Sebab tu muslimat kita nak tengok. Laki kita ni sayang kita ataupun tidak. Waktu kita mengandung tu tengok. Kita merap bagi habis-habisan. Tengok dia nak tunai dah hajat kita. Kalau dia tak patahkan hati kecil kita, waktu kita mengandung, laki kita berjaya dah. Maka kalau timam try lah bagi bini mengandung tengok. Kalau boleh lah, tak boleh lah. Saya pun berhenti lama lah. Tu Haji Rashid kata, nampak anak saya 8 Tok Imam. Anak saya 8. Yang bin saya 4. Bin Tok Besan saya 4. Kesemua yang bin Tok Besan pun adalah anak saya. Sebab saya tak batai wuduk dengan dia. Tak batai wuduk dengan dia. Sampai bila? Sampai anak saya. Walaupun menantu, mereka adalah anak mak dan anak baik. Muslimin dan muslimat sekalian. Mana kita tadi tau? Mengidam. Baik. Tajuk mengidam pada sampai mengidam tadi ni. Tak ingat jalan cerita daripada. Kita patah balik lah tuan-tuan. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian. Baik, kita berarti raufun rahim. Maknanya ar-rahmah. Sebab tu tuan-tuan, okey, kita katakan semua makhluk dapat rahmat. Kita nak makan musiak dalam lembu kampung, kita sembelih nak ambil musiak dalam, maklum. Oi, buat kabu mentah sedap. Makan tengah hari bulan puasa, try. Ni musiak. Kita katakan nak ambil musiak, kita boleh ambil pisau api turis belakang lembu tu dah. Tak boleh, tuan-tuan, kena sembelih dulu. Sembelih pun kena ambil pisau yang tajam. Nak kiliak mata pisau pun nak asah pisau, jangan depan lembu, rahmat. Kalau duduk asal, lembu tak, pi lagi 5 minit, tuan-tuan. Kita sembelih dulu. Sebab tu di zaman Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Al-Jalil Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu katanya, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, idh dakhala alaina jamalun, tiba-tiba seekor unta tua masuk kat kami. Kami duduk sema dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahu ya'rifuhu. Unta tua ni masuk
dia tuju tepatkan Nabi, seakan-akan dia kenal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta buat apa tuan-tuan? Fa wada'a famahu ala udhunil habib sallallahu alaihi wasallam. Maka unta tua ini meletakkan mulut dia, fa wada'a famahu, meletakkan mulut ala udhunil habib, di sisi telinga al-habib, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ansata Rasulullah, dan Nabi pun senyap. Nabi pun senyap. Unta masuk, pi tujukan Nabi, unta letak mulut di telinga Nabi. Hatta faragha kalamahu, sehingga unta pun selesai cakap. Sahabat duduk diam, Nabi pun senyap. Kalau kita jadi macam mana agak-agak tuan-tuan? Sembelih kena unta. Tak tahu kan ni masjid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, irsalu ila fulan ibn fulanin faji'a bihi. Tolong bawa mai tuan unta ni. Aku nak jumpa tuan unta ini, aku nak sembang, nak bersemuka dengan tuan unta. Faji'a bihi, maka dibawa mailah tuan unta ini menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, hal hadzal jamalu lak, wahai tuan tubuh, hang kenal dak unta ni? Kenal? Apakah unta ni milik kamu? Qala na'am ya Rasulullah, ya unta saya ya Rasulullah, unta saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, innahu yashkuka ila Allah. Hang tahu dah, unta hang meratih ke Allah Taala, unta hang merayukan Allah, unta hang meratapkan Allah, meratap, mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah kerana kamu, li'annaka taqsu alaihi, engkau telah berlaku kasar terhadap unta kamu. Unta mengadu tuan-tuan. Sebab tu kita orang tua-tua kena keliling kelalang kita tuan-tuan. Nak buat apa-apa juga di dunia ni, kata orang tua-tua. Mak saya almarhum tuan-tuan, dia wafat umur 96 tahun. Februari baru ni. Gelong tu imam. Tahu-tahu dia meninggal, stop semua ceramah. Tak boleh pergi. Ya mak, wahai anak-anak mak, pastikan kerja buat kamu jangan sampai orang lain mengadukan Allah kerana perbuatan kamu. Apakah apatah lagi yang mengadu tu adalah orang-orang yang soleh. Apatah lagi yang angkat tangan, menadah tangan kepada Allah adalah manusia-manusia yang dizalimi. Hati-hati anak-anakku, jangan sampai orang mengadu hal kamu kepada Allah. Saya teringat unta ni tuan-tuan. Nabi kata, wahai tuan unta, hang tahu tak unta ni telah mengadukan Allah. Pasal apa? Hang kasar kat dia. Hang telah bebankan unta kamu. Wa tahmiluhu aksara ma yatiqu, hang telah meletak atas belakang dia untuk dia muatkan satu bebanan yang dia tak mampu nak bawa dah. Wa qad asbahal jamalu kabirus sinni, kerana unta ini telah pun berumur. Berumur. Dan kita tengok tuan-tuan, tengok. Kadang-kadang kita dah waktu muda tak apa, bila kita berumur, kita tak boleh pergi tuan-tuan. Kita tak boleh pergi. Jangan membebankan manusia-manusia tertentu demi nak tunaikan kehendak kita. Tengok dia mampu tanggung ke tak mampu nak tanggung tuan-tuan. Unta pergi mengadukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta telah mengadukan Allah. Biar uli kata Nabi, hang jual unta hang ke aku. Dia tak cakap kedah macam ni lah tuan-tuan, saya translate tu. Hang jual unta hang ke aku. Faba'ahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan unta pun jual unta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jamal. Maka Nabi pun kata ke unta, izhab kama tasha, hang telah bebas. Hang nak pergi mana, hang pergi. Wara'iya kama tasha, hang boleh pergi merayap, hang nak pergi mana, hang pergi. Wala tahzan ala ma madha, janganlah kerana peristiwa lama menggamitkan rasa sedih dan duka cita wahai unta. Unta pun pergi tuan-tuan. Fa inhal jamal ala udhuni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Unta pun merapatkan mulut unta di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
war rasulu yaqulu amin amin amin. Nabi kata amin amin amin, tuan-tuan. Hebat, no? Unta pekat mulut unta di lengan Nabi. Nabi dengar dengan khusyuk. Nabi dia kata amin amin. Kalau kita law lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengah duduk-duduk, kita tak ada unta. Saya kuat lembu mai contoh. Lembu payah kambing. Kambing. Kambing mai duk tok mulut kambing di telinga saya kok. Saya kok dia kata amin. Saya pun terpa piu tengok kambing duk bisik apa kat dia. Tuan-tuan, sahabat tergamam. Nabi kata amin amin amin. Wa fir rabi'ati baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam yang keempatnya amin 3 kali, yang keempat Nabi menangis. Faqala as-sahabatu qalu ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah aminta salasa marratin wa bakaita fir rabi'ati hadisna ya Rasulullah. Kami dengar engkau kata amin 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 3 kali ya Rasulullah. Hang tayak di kali keempat, hadisna, tolong cerita kat kami ya Rasulullah, apa yang berlaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jamala da'a li qailan. Apa tahu dah? Unta doa agak aku dekat kita semua. Unta duk kata, duk bisik di telinga aku. Macam kata bisik kepada Allah. Dan kita tuan-tuan jangan bimbang dengan apa-apa berlaku di dunia. Jangan bimbang apa yang diatur oleh penjahat-penjahat di serata dunianya tuan-tuan. Kita kena bimbang kalau umur kita tidak ada waktu rahsia kita dengan Allah. Kena ada waktu sulit kita. Waktu rahsia kita. Waktu istimewa kita dengan Allah. Tuan-tuan lapor ke Allah Ta'ala tuan-tuan. Tuan-tuan mengadu kat dia. Tanpa tulis WhatsApp. Tanpa buat kertas kerja. Tanpa buat laporan. Tanpa bagi peta. Tanpa bagi justifikasi. Lapor tuan-tuan. Lapor kepada Allah. Tiap-tiap malam. 23 malam dan bagai-bagai lagi. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka Nabi pun innal jamala da'a li qailan. Unta ni main bisik dengan bisikan yang pelan-pelan. Aku pun kata amin, amin, amin. Unta doa apa tuan-tuan? Ya Allah, kata unta. Jazakallahu ya Nabi Al-Quran. Allah Ta'ala membalas kebaikan kamu wahai Nabi Al-Quran. Yani Al-Quran turun kepada Nabi. Artinya Nabi Muhammad SAW anni daripada aku. Pasal apa? Hang telah membebaskan aku ya Rasulullah. Wa anil Islam. Dan engkau telah berjasa besar kepada agama Islam. Khairan, jasa-jasa yang baik-baik. Bukan hanya sahabat yang baik-baik. Bukan hanya manusia yang baik-baik menceritakan kebaikan kamu. Tetapi aku binatang pun tuan-tuan. Aku binatang pun menyaksikan bahawa Nabi adalah insan yang paling baik. Tuan-tuan, kita cuba kita terbalik kurangkan. Hidup kita celaka tuan-tuan. Kalau insan-insan yang baik, kalau orang-orang yang soleh, yang bertaburan di merata negara dan negerinya, yang menyebut tidak baik tentang kita, memang kita insan tidak baik tuan-tuan. Tetapi ini unta, kata Allah Ta'ala akan mengganjari ganjaran yang besar kepada kamu wahai Nabi Al-Quran, yakni Rasulullah. Pasal engkau telah selamatkan aku, engkau juga telah selamatkan Islam. Nabi kata amin. Wa anqazallahu ummataka min khizyid dunya wa azabil akhirah. Nabi kata amin. Dan Allah Ta'ala akan melepaskan engkau ya Rasulullah. Allah Ta'ala akan membebaskan umatmu ya Rasulullah min khizyid dunya, daripada segala bentuk warna-warna hina di dunia. Hina tak hinggap dalam batang tubuh umat Nabi SAW. Wa azabil akhirati, dan Allah Ta'ala akan membebaskan umat kamu daripada azab neraka. Nabi kata amin. Ketiga, wasataraka Allahu wa ummataka kama satartani ya Rasulullah. Allah Ta'ala akan lindungi kamu. Satar ini selimut, tutup kamu.
Allah Ta'ala akan lindungi kamu, akan selamatkan kamu, akan selamatkan umat kamu, wahai Rasulullah, seperti mana engkau baru saja telah menyelamatkan aku daripada angkara perbuatan manusia yang tidak punya perasaan ke aku. Nabi kata amin. Yang keempat, wala ja'alallahu ba'sahum bainahum. Unta kata, ya Allah, aku berdoa agar umat kamu ya Rasulullah tidak bertelagah sama-sama mereka. Fabakai itu, yang ni aku teriak, kata Rasulullah, li'annani a'lam bi'sa hadhil ummah sayakunu syadidan. Kerana aku tahu pertelagahan, pergeseran, pertembungan antara umatnya akan berlaku dengan dahsyat. Memang betul itu, tuan-tuan. Sebab tu Nabi masuk berdoa di Masjid Al-Muawiyah. Kalau tuan-tuan pergi umrah di belakang Masjid Nabawi, kalau lah payah nak pergi dah, tuan-tuan, Saudi telah buat pembangunan jalan medan yang cukup hebat. Dia ada Masjid Ijabah. Nabi masuk dalam Masjid Ijabah, Nabi pun duduk i'tikaf, Nabi semayang hajat, minta lama, Nabi minta 3 perkara. Ringkas cerita, Nabi minta agar umatnya tidak akan dimusnahkan kerana bah besar. Macam berlaku kemusnahan umat Nabi Nuh, Allah Ta'ala tunaikan. Nabi minta agar umat Nabi Muhammad tidak dimusnahkan dengan kemarau yang panjang, Allah Ta'ala tunaikan. Yang ketiga, Nabi minta, ya Allah, janganlah bagi berlaku pergeseran, pertelagahan, permusuhan sama-sama umatku. Yang ni Allah Ta'ala tak izinkan. Yang ni Nabi teriak kepada unta. Jadi tuan-tuan, ini Rasulullah. Rahmatnya bukan hanya kepada manusia, hatta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak bunuh semua boleh tak, tuan-tuan? Boleh bakar tak? Tak boleh. Nak bunuh tikus, amboi tikus duk mai di rumah kita puntan, perangkap bila masuk dalam perangkap, kita permit dia kejam, dia ayak longkang. 5 saat, amboi masuk rumah aku sangat, elok nak lemah angkat. Hantar dah, ramai lagi jaga. Tikus kata, lega aku. Elok boleh nyawa, kita kejam balik. Kejam tak, tuan-tuan? Kejam. Tikus kata, tak apa, kita tunggu akhirat. Kalau nak bunuh elok-elok, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat sekalian. Tuan-tuan, ayat ini ayat yang besar. Fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling tadah daripada kamu wahai Muhammad, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Katalah hasbiyallah, cukuplah Allah Ta'ala bagiku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak aku sembah melainkan dia, yakni Allah. Alaihi tawakkaltu, alaihi i'tamadtu wa ufawwidu umuri. Aku serahkan seratus urusan aku kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah, Tuhan yang menguruskan arasnya maha agung. Tuan-tuan, ayat ini ayat yang besar. Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, man asbaha wa amsa wa qara'a hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan biha aw kadhiba. Siapa-siapa yang bermalam hari lepas maghrib, wa amsa dan berpagi-pagi, wa asbaha dan bersiang-siang pagi lepas subuh, wa qara'a dan dia baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin. Berapa kali? 7 kali. Nak boleh apa, tuan-tuan? Kafahullahu ma ahammahu. Allah Ta'ala akan cukupkan kepadanya segala keperluannya. Kata setengah ulama, Allah Ta'ala akan melindunginya, hatinya tak dijentik dengan perasaan sedih sedikit pun. 7 kali pagi, 7 kali petang. Jadi tuan-tuan, sebenarnya maulid saya nak wasiat, tuan-tuan dan puan-puan, mula malam ni yang amai teruskan. Yang belum, balik selagi buka mushaf, cari ayat 128 129, baca berapa kali, tuan-tuan? 7. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Ada ulama katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ada tuan dalam Al-Quran pada apa? Nabi baca ketika Nabi perang Tabuk dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ayat terakhir yang disuarakan, yang dilenturkan oleh lidah Nabi Ibrahim adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka dia pun dicampak dengan penuh angkuh oleh kaumnya ke dalam api. Nabi Ibrahim mati dah tuan-tuan? Tak. Hatta kata ulama, sehelai bulu rumah pun tak terusik dengan keganasan api yang dibakar oleh umat Nabi Ibrahim yang sombong, angkuh dan bongkar. Jadi tuan-tuan, ini adalah rezeki untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sekurang-kurang kalau bolehnya tuan-tuan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Azam, tuan-tuan, aku nak hafal juga ayat ni besok. Lawan pulun dengan bini. Siapa hafal dulu? Laki boleh hafal, malam esok mayang, kalau tak main mandik lah, lepas mayang mengarik baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca Fatihah dengan biskat. Jangan nak ringkas masa tuan-tuan. Dan malam tu punggah mayang kita. Bini pun amin, kita pun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rokok boleh tak tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Baik. Harisun alaikum. Nabi nak sangat ke semua umat dia masuk di dalam syurga. Berkali-kali Nabi mintakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mintakan Allah agar ke semua umat Nabi masuk di dalam syurga. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi Nabi kita pilihan. Ya Muhammad, aku berikan kamu dua pilihan. Yang pertama, akan aku ampunkan separuh umatmu, dan separuh lagi aku nak hisab mereka di padang mahsyar. Kalau hang mau, jalan. Kalau tak mau yang ni, aku akan berikan kamu syafaat. Dengan syafaat, kamu boleh mintakan aku, kata Allah, untuk memasukkan umatmu ke dalam syurga. Nabi pilih ampun separuh, kan Nabi pilih syafaat. Nabi pilih syafaat Nabi SAW. Fakhtartu syafa'ata wa rajautu an takuna a'amma li ummati. Aku pilih syafaat, kata Nabi SAW, dengan harapan akan mendapat majoriti, bahkan seluruh umatku akan masuk ke dalam syurga. Ini pimpinan tuan-tuan. Pemimpin dunia dan akhirat. Anbiya adalah pemimpin. Memimpin dunia, memimpin akhirat. Hanya Nabi. Tetapi ulama memimpin dunia. Tapi pemimpin dunia dapatkan sesak di padang mahsyar tuan-tuan. Roadblock yang cukup banyak. Diberi pilihan oleh Allah. Nabi kata aku pilih fakhtartu syafa'at. Aku pilih syafaat. Tuan-tuan, apabila kita dibangun oleh Allah, malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Apabila tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama, fa sa'iqa ay famata, mati mengejut, serentak kita dimatikan oleh Allah. Tidak ada manusia yang boleh pertahankan nafasnya kecuali dia kena mati. Tidak kira siapa anda sekalipun. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah Ta'ala itu hidup akan terus hidup. Antaranya malaikat,
Israel. Malaikat maut, antaranya malaikat Israfil. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Muslimat tengok Quran surah Az-Zumar, maklum lah kali. Kemudian Allah Ta'ala arah Israfil tiup sangkakala yang kedua. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Maka tiba-tiba mereka itu adalah kita. Lah ni kita di alam kubur, tuan-tuan. Apabila tiupan sangkakala yang kedua, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Serentak kita dihambat keluar oleh malaikat. Tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang manusia pun duk dili, duk dalam kubur, bangkit serentak kita dihambat pergi ke padang mahsyar. Tiap-tiap seorang kita ada satu malaikat. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab mengatakan bahawa tiap-tiap seorang manusia, tuan-tuan, dalam kitab Ahwalul Qiyamah, tiap-tiap seorang manusia ada malaikat duk jaga dia. Nak lari mana, tuan-tuan? Ayat Imam baca tadi pembacaan nak sembang kita dengar. Nak lari mana? Biarpun di dunia kita ada boleh lari, kita berasa tak selamat di darat, naik ke langit, naik kapal terbang, naik macam-macam, tak selamat kita pergi tengah laut, di padang mahsyar tak ada. Malaikat nak lari mana? Tidak ada satu inci bumi mahsyar pun kecuali 100%-nya dikepung rapi oleh malaikat Allah. Kita nak pergi ke sana, tuan-tuan. Kita pergi cari sebenarnya. Berlarak cari Adam Abul Bashar alaihissalam. Ya Adam, kami tak larat dah ya Rasulullah. Wahai Adam, kami letih dah. Mahsyar, tuan-tuan. Kita akan merasai, kita wajib akan mendepani malam mahsyar, tuan-tuan. Akan ada yang merasai dahaga yang tak pernah rasa dahaga macam tu di dunia. Yang lapar tak pernah kelaparan macam itu di dunia. Yang letih tak pernah letih macam tu di dunia. Yang rimahnya, yang tersiksanya, haru birunya, tuan-tuan. Pasal kita duduk di dalam puluh-puluh manusia. Dalam nanah-nanah manusia. Manusia bukan hanya manusia yang kena air wudu. Yang makan bewak penuh sekali kita juga, tuan-tuan. Puak-puak tu. Tak apa. Tak kira lah tak apa-apa pun. No, puak Selatan Thailand tu. Allah. Kita naik tengok. Cuba naik bas dengan mereka tu. Ni di padang mahsyar. Pergi cari Adam. Adam tolong. Adam kata, wahai manusia, hampa tak sahmat, hampa tahu tak? Sebelum hampa ada di dunia ni. Bawa hampa ni. Orang pertama di dunia. Lawan perintah Allah Ta'ala. Dalam syurga aku malu nak tak muka atas mana. Aku tak layak pergi menghadap Allah. Nabi tak tolong hampa. Hampa pergi cari Nabi Nuh. Pergi cari Nuh pun Nuh tak boleh tolong. Pergi cari Nabi Musa. Musa tunjuk Nabi Isa. Isa kata tak boleh. Aku tak boleh tolong hampa. Hampa tahu tak? Kerana Isa bin Maryam inilah. Kerana nama Isa. Sorry lah nama Isa, tuan-tuan. Kerana aku lah apa tahu tak, manusia telah mengtigakan Allah. Ada Tuhan Pak, ada Tuhan Mak, ada Tuhan Anak. Apa pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berlarak, tuan-tuan, buat spanduk banner tak kira. Pergi cari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah muka tebal, muka sodok buldozernya kita, tuan-tuan. Kalau di dunia kita adalah musuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa-apa juga tindakan kita. Mai waktu tersepit yang sangat sangat di padang mahsyar, nak pergi tebal muka kat Nabi Allah. Tapi Nabi dendam tak, tuan-tuan? Tidak. Sebab sifat dendam tidak diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cari Muhammad. Ya Rasulullah, tengoklah situasi kami ya Rasulullah. Tolonglah menghadap Allah. Berikan kami syafaat. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata, aku tak boleh tolong. Tak. Nabi tanggungjawab, tuan-tuan. Nabi tanggungjawab. Bukan hanya untuk Nabi umat Muhammad. Untuk umat Nabi Isa-nya, Nabi Musa-nya, seluruh penghuni mahsyar. Nabi bertanggungjawab. Nabi tak buat peta, tuan-tuan. Aku akan nak bagi syafaat. Peta aku, puak-puak ni. Puak ni tak ada, tuan-tuan. Bukan sifat. Bukan min sifatin nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ana zaka insya-Allah. Aku nak tolong kamu. Maka Nabi pun sujud lama fil maqamil mahmud. Nabi sujud, Nabi meratih, Nabi merayu, meratap pada Allah Taala. Nabi sujud yang lama. Penghuni mahsyar duk senyap, tuan-tuan. Macam tuan-tuan senyap lah ni, nyawa pun gagah-gagah. Pasal di padang mahsyar.
Tuan-tuan, duk parti Nabi duk tunjuk ni, ke manakah aku ni, syurga ke neraka. Nabi minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi minta, segerakan hisab. Allah kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Panggung kepalamu, wahai Muhammad. Ishfa' tushfa'. Minta syafaat, aku bagi Muhammad. Was'al tu'ti. Minta Muhammad, minta apa? Aku bagi semua hari ini. 4 kalimah Allah Ta'ala buka kat Nabi. Nabi pun panggung macam duduk antara dua sujud. Nabi kata, ya Allah, qad ishtadda alaihimul qurab. Ya Allah, ya Tuhanku, penghuni mahsyar amat sengsara, ya Allah, amat perih, amat susah menyiksakan mereka di padang mahsyar yang lama dah, ya Allah. Maka segerakanlah jalan sesi hisab kepada mereka, ya Allah. Maka la tu juga, tuan-tuan, Allah Ta'ala jalankan sesi hisab. Yang ini dinamakan asy-syafa'atu al-uzma, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak banyak masa malam ni, tuan-tuan. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Ahwalu Yaumil Qiyamah sebut ada 6 jenis kiamat, 6 jenis syafaat. Kita ambil yang nombor 4. Syafaat yang nombor 4 ini, tuan-tuan, syafaat kepada ahli-ahli manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat lain yang telah pun dihukum sabit ahli neraka. Hukum sabit. Dan perbicaraan Allah Ta'ala pantas dan laju. Pasal Allah Ta'ala maha mengetahui. Manusia pun jujur. Di dunia manusia pusing, tuan-tuan. Jalan dengan kepala, kaki naik langit semua lah. Kalau kita tak banyak, kita pun lentang bukan sama, tuan-tuan. Tuan-tuan, perbicaraan dengan tepat. Tidak perlu eksibit, tidak perlu barang kes, tidak perlu pencelahan, tidak perlu izin. Tak ada. Perbicaraan dengan pantas, sepantas kilat. Pasal apa? Kesemua saksi hidup di kita. Saksi hidup di kita, tuan-tuan. Kulit jadi saksi, mata jadi saksi, lidah jadi saksi. Kesemua juzuk-juzuk badan jadi saksi. Yang inilah, tuan-tuan, orang kufar meratus. Mereka marah kulit mereka di padang mahsyar. Orang kafir kata apa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah. Orang kafir kata, wahai kulit, wahai kuku, wahai misai, wahai janggut, wahai rambut, wahai telinga, wahai tangan, wahai kaki, wahai lidah. Pasal apa hampa pi tolong jadi saksi untuk dihukumkan kami? Kita marah kulit kita yang duduk dengan kita. Kena sepina tak saksi, tuan-tuan? Tak gaduh. Kalau nak sepina saksi, hilang lah macam-macam. Sakit, masuk ubat, pening kepala lagi. Punya pusing. Tapi di padang mahsyar tak ada. Kulit jadi saksi. Orang kafir kata, wahai kulit, wa qalu, orang kafir, li juludihim, kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum, pasal apa hampa tampil menjadi saksi alaina, kepada kami. Qalu antaqana Allah. Depa tegas, tuan-tuan. Kulit kata, wahai tuan tubuh, hari ini kami diberi kuasa bercakap oleh Allah, allazi antaqa kulla syai'. Dialah Allah Ta'ala yang boleh bagi siapa cakap. Remeh tak, tuan-tuan? Remeh. Di dunia unta boleh bercakap, tambah di padang mahsyar. Allah Ta'ala nak cabar manusia. Siapakah yang paling berkuasanya? Ainal muluk. Mana pemerintah, mana yang penguasa, mana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah kamu. Semua sujud, tuan-tuan. Pantas nak cara. Dihukum dosa banyak, neraka. Hukum neraka ada. Maka, tuan-tuan, syafaat nombor 4 ini, asy-syafa'atu fi man qad uzziba finnar. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang sedang diazab di dalam neraka. Nabi diminta ke Allah Ta'ala, ya Allah, tolong keluarkan sipulan tu, ya Allah. Keluarkan daripada lubuk neraka, masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala arah malaikat, pi bawa keluar. Siapa-siapa yang Nabi Muhammad kata, bawa keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, Ahlus Sunnah wal Jamaah
Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita, tuan-tuan, mengatakan syafaat nombor 4 ini, wa hadhihi syafa'atu tushtaraku fihi, dikongsi bersama, fiha, dalam syafaat ini, ar-rasulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u, dan kesemua para nabi dan para rasul, wal malaikatu, dan kesemua para malaikat, wassalihun, dan orang-orang yang soleh. Maknanya apa, tuan-tuan? Orang soleh akan bantu kita, tuan-tuan. Ya, kita mungkin susah nak jadi soleh. Kita cuba perbaiki diri untuk mengislahkan diri kita, akan ada orang soleh mereka kita, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh terima apa-apa lidah sebutan kata-kata orang soleh, ketetapan pendiriannya, mesti kita terasa hati, maka kita kena sekat banyak-banyak, kena ikat lidah banyak-banyak, kena simpui lidah banyak-banyak. Jangan sampai termuntah keluar kalam-kalam yang boleh menikam hati dan perasaan orang-orang yang soleh. Jangan, tuan-tuan. Kita kena letak border, target lain. Kita akan akhir hayat kita, tuan-tuan, akan mati, dan umur kita tak lama. Tarik nafas, kita tarik nafas keluar, kalau tak tolak keluar tu, pi dah kita, tuan-tuan. Di padang mahsyar kita perlukan syafaat orang-orang yang soleh, tuan-tuan. Banyak insan doa kat kita, termasuk malaikat. Kita duk semayang, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, tuan-tuan. Di Mekah pun doa yang sama, assalamualaikum, sejahterakanlah pada kami ya Allah, wa ibadillahi salihin, daripada semua hamba Allah Ta'ala yang soleh. Kita duduk di kulim, depa doa di sana, kita dapat tak, tuan-tuan? Janji kita pencinta orang-orang yang soleh, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Syafaat Nabi SAW, syafaat para anbiya, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang yang soleh. Kita nak tumpang teduh bayang insan-insan yang soleh di bumi mahsyar, yang langsung tidak ada teduhannya, walaupun sebesar daun asam pun tak ada, tuan-tuan. Muslimin, ringkasnya, siapakah yang akan dapat syafaat? Kita ambil isi sudah, tuan-tuan. Saya minta larat nak balik dah, Imam. Baik, yang pertama, jaga Islam kita. Jangan syirik, jangan murtad. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling bahagia akan dapat syafaatmu ya Rasulullah? Nabi kata, as'adun nasi bi syafa'ati man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Siapa-siapa dalam kalangan umat aku, kata Nabi SAW, dan ketika hayatnya langsung tidak berlaku apa-apa juga perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga akidah elok-elok. Jaga tauhid kita elok-elok, jangan sampai kita jadi murtad, naudzubillah, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita menjadi ketua di dalam mana peringkat, dalam rumah tangga ke, dalam peringkat kampung ke, dalam peringkat mukim ke, daerah ke, negeri ke, negara ke, dunia ke, tuan-tuan, jangan sama-sama sekali menzalimi mereka-mereka di bawah kita, tuan-tuan. Penguasa ketua yang zalim tidak akan mendapat syafaat Nabi SAW. Sinfani minan nas la yanalu ma syafaati. Dua jenis manusia, kata Nabi SAW, yang tak akan dapat syafaat aku ialah as-sultanuz zalum, pemimpin, penguasa yang jahat, yang zalim sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kena berlaku adil kepada mereka-mereka di bawah kita. Ya, kita ada kuasa. Adil artinya memberi bantuan, membantu mereka walaupun mereka tidak memihak kepada kita. Ini adalah keadilan yang diletakkan oleh hukum syarak, yang diluluskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang berikutnya ialah dengan amalan-amalan harian. Asbab yang memudahkan kita dapat syafaat. Yang paling mudahnya, tuan-tuan, jawab bang. Siapa-siapa yang jawab azan, kata Nabi SAW, tu bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sampai la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah, sebelum nak sebut Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kita selang-selikan tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Nabi kata manusia ini akan dapat syafaat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi tuan-tuan, selawat kepada Nabi 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh. Aku ustaz ni macam ceramah aku penat, suruh hafal. Hafal tuan-tuan. Saya dah pegang yang betul mantan mufti Datuk Paduka Syekh Badaruddin. Tuan-tuan. Abang hantar Syekh Faisal Syamdullah pi mengajak apa-apa. Biar yang pi tu bawa bekal depa boleh amai. Tak sadut cerita yang depa main kalah kek tak sampai. Dia heran malah, oh tinggi-tinggi tak payah. Balik nak amai terus tuan-tuan. Selawat tuan-tuan hafal tak? Tunggu lagi. Nabi bersabda, siapa-siapa yang selawat ke atas Nabi 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah tuan-tuan. Paling lekehnya Allahumma salli ala Muhammad. Lekeh malaikat tahan mati lah. Tambahlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Macam apa Yasin malam-malam Jumaat tu. Macam-macam sirah Jumaat. Macam-macam sirah selawat. Yang berikutnya tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang mengajar manusia 40 hadis Nabi dan diamalkan 40 hadis tu, yang mengajar tu akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Kedah kita masih bebas mengajar. Arba'in Manawi ada tuan-tuan mengajar. Dan siapa ada kuliah bulanan di dalam kita baca Riyadhus Shalihin. Hadis yang pendek-pendek, hafaz dan amalkan. Tuan-tuan, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya mati di Madinah. Man mata fil Madinati. Dalam hadis lagi kata Nabi, man mata fi ahdil haramaini, siapa-siapa yang mati di antara dua tanah haram, Mekah ataupun Madinah, akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi sana minta mati tuan-tuan. Tak mati lagi tak mati. Kalau mati di sana akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya pernah tanya seorang tua di Saudi waktu dia mengaji dulu. Dia duduk baca Al-Quran, berjanggut putih macam kawan kita. Sama tua dengan tepi saya tua, dia bulan 4, dia bulan 8, saya bulan 4. Saya tua lebih dia 4 bulan. Adat kata saya mati dulu, tapi syarak kata belum tentu. Kita mati, janji mati dalam beriman. Tuan-tuan bila jumpa orang berumur, alhamdulillah, masjid mau terima tapak kaki kita, syukur tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada. Saya pun bersara dekat 2 tahun. Biarlah kalau masjid boleh terima tapak kaki kita, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, tuan-tuan berlarak satu dunia pun tak ada nikmat dapat tu tuan-tuan. Berapa ramai orang yang kaya-kaya ada kenderaan yang tak celih rumah. Tuan-tuan, berlambak jenis-jenis kenderaan. Tapi tayar kereta ada cari bis, dia tak hantar main masjid tak jumpa. Nak pijak kaki tak ada. Syukur tuan-tuan. Ya Allah, syukur kepada Allah, masjid sudi terima aku. Kita jangan marah tema orang tak main, tapi yang bukan dia tak main, masjid tak mau terima. Kita tukar ayat, duk nampak hang, pasal apa masjid marah hang? Awak yang marah, masjid tak terima hang, banyak hari dah aku tengok ni. Jangan tanya hang, tapi masjid dia terasa, nampak dia silap. Kita habaq, bagi masjid tu salah. Masjid bukan ada perasaan. Awak masjid marah hang, apa awak, dia tak terima, dia tak bagi hang lama dah ke? Tuan-tuan, baik. Muslimin dan muslimat, dia duduk-duduk tu pun lurut janggut dia, Arab kita lurut dagu janggut habis tuan-tuan. Ya Muhammad, kita panggil ya Abu, ya wahai ayahanda aku duk ngaji tak nikah lagi, aku nak balik dah aku nak main Mekah. Tak tahu wahai ayahanda aku nak buat amalan apa. Dia kata 3 perkara yang tinggal. Pertama, hang buat umrah pula, hang banyak umrah, talbiyah jangan tinggal. Ketiga, ya Rabb labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Yang keduanya tuan-tuan, rajin infak di tanah haram. Jangan kedekut. Duitlah benda kecil, 1 rial ke 2 rial bagi sedekah jariah.
Yang ketiga, minta mati di tanah haram. Imma tanah haram Mekah, imma tanah haram Madinah. Akan mai lalu. Akan mai. Tapi betul itu. Yakin. Tapi bukan hadis Nabi lah. Pengencaman orang. Lagi tak mati itu kan. Saya pernah buat bini pi, anak-anak pi depan Kaabah, wahai anak-anak isteriku, minta mati di tanah haram. Bini terbelik tengok kita. Anak pun pasal apa wah. Pi dibelik. Oh, nak mai Mekah, Madinah, lalu minta mati di tanah. Lagi tak mati tuan-tuan. Kalau kita mati, kalau kita pergi buat umrah, bersih diri dah, betul tak? Balik main nak buat dosa, balik main cari apa tuan-tuan. Baik kita mati dia, cara kita tu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang last dah tuan-tuan. Man sabara ala la'awail madinati wa shiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang sabar dan tabah menerima, mendepani apa-apa juga ujian ketika dia duduk pi di tanah haram Madinah. Kita pi buat umrah, ada kepayahan tak tuan-tuan? Mesti ada. Dengan udaranya, dengan kawan sebiliknya, dengan itu macam-macam lagi. Dan siapa-siapa yang tabah dengan berbagai penyakitnya. Saya pernah pergi beli buah tamar, nama dia Abu Iwad, orang tua, mati dah tuan-tuan. Saya pergi pula, tak ada anak ada. Kita pergi musim sejuk, beringuih, malung-malung. Kalau musim Covid dulu, hinguih hijau, sakit ompong. Musim sejuk, hinguih pekat. Dia relax je. Kita tanya, ya Abu, ya pasal apa? Hampa, tu. Orang tua-tua di sini tak kena payung, kami tak boleh. Dia kata, hampa, cuba ambil wuduk dia abang. Wuduk tu istisyak. Kita dalam mazhab Syafi'i adalah istisyak. Sedut air dalam hidung. Bagi rasa pedih tu kita lepas turun. Dia tak akan rasa sesemua. Dan saya nampak ini betul itu. Saya waktu PKP, saya pesan anak setiap pagi dalam grup, jangan lupa sedut air dalam hidung ketika nak ambil wuduk istisyak. Walaupun sunnah yang sunat, Nabi tak turun benda-benda yang sia-sia. Mesti ada fadilah tuan-tuan. Mesti ada fadilah. Dan kami istisyak dalam mazhab, depan kami dalam istisyak ada sedut air, apa adalah sunat. Try tengok dia kata. Try tengok tuan-tuan. Maknanya adalah pengenjaman dan ini adalah patut daripada diamalkan oleh orang tua-tua berdasarkan amalan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang sabar dan tabah ketika menghadapi apa-apa ujian di Madinah Al-Munawwarah. Lah ujian tak tuan-tuan? Ujian. Kita nak masuk dalam raudhah. Kena buat temu janji, kena booking aplikasi macam Itamarna. Kena booking, kena checkpoint 2-3 tempat. Duduk macam kambing kau. 24 jam buka. Pukul 3 pagi pi tuan-tuan, sejuk ni dah. Masuk sana duduk, masuk sana duduk, masuk lalai kali masuk ke dalam raudhah. Hanya 15 minit nak duduk. Kalau dulu tuan-tuan kita boleh tidur di imam, boleh berkubang. Boleh pi lepas asam, boleh hafal Quran, boleh hafal kita boleh sanak di tiang tempat tu bila dua azan. Lah tak boleh tuan-tuan. 15 minit. Masuk dalam raudhah, datang raudhah, ambil gambar 10 minit, tunjukkan cucu. Bagus punya tuan. Bukan belah sini belah lain-lain. Ni tuan sekarang di dalam raudhah, tempat antara satu taman syurga. Ori dah tuan agak-agak. Tunggu 3 jam, hantar gambar kat cucu 10 minit, doa haram tak ada. Elok nak Arab kata, itulah barra ya haj ambil. Tak ada bayang sunat, doa sepatah tak ada dalam raudhah. Balik imam masuk raudhah ada, masuk. Untuk kita tanya ada doa tak? Tak doa lagi. Siapa-siapa yang tabah pi di Madinah menghadapi segala masalahnya akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, semoga penganjurnya jatuh kuasa Quran, semoga penjayanya tuan-tuan dan kita semua tuan-tuan, Allah Ta'ala iktiraf keberadaan kita di rumah Allah pada malam ini sebagai penzahiran yang amat kerdil, yang kecil daripada kita nak zahirkan rasa patuh kita, taat kita tak berbelah bagi langsung kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua tuan-tuan akan dimuliakan Allah, hidup mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan selamat meneruskan kehidupan. Jangan bimbang, jangan gundah gulana. Selama mana ada Allah Ta'ala, selama mana kita ada Al-Quran, selama mana kita ada semua para malaikat, kita ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahagia selama-lamanya tuan-tuan. Bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh, bahagia di padang mahsyar, dan lubuk
segala bahagianya adalah syurga berdarussalam insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang salah silap saya mohon subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam doa pula dah. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ميتا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم